اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukakanlah, hilangkanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, kepadamu ya Allah kami meminta ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas, lagi suci, lagi baik. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam. Amidah Azmi, kemudian ahlan-ahlan Rosimah, Muhammad Ahmad, Lina Anim, Sa'ad, Sa'adan, Khawla Ad-Duha, Aina, Sawaliyah. Ahlan-ahlan kepada semua. Murni serta Aziz 87, Yaya Lia, Habibah Suib. Ahlan-ahlan kepada semua. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu dalam pembacaan buku Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan setiap daripada kita mempunyai hati yang sejahtera, hati yang dibersihkan, hati yang terpelihara, hati yang diambil berat oleh pemiliknya. Mudah-mudahan kita dapat menjaga hati kita sebagaimana kita menjaga zahir kita, bagaimana kita menjaga wajah kita, pakaian kita, maka kita dapat menjaga lebih daripada itu akan hati kita, mudah-mudahan insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka dalam buku ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-6. Pada muka surat yang ke-6. Sebentar. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Atia? Maka kita telah tiba pada muka surat yang ke-6. Maka buku ini gabungan daripada buku Penawar Bagi Hati dan juga ada syarahan yang disebut sebagai Qalbun Salim. Maka kata penulis buku, kebaikan mempelajari ilmu tasawuf ada dua. Maka kita tahu ilmu ni ada pelbagai. Maka yang kita nak bicarakan tajuknya pada pagi ini adalah ilmu tentang tasawuf. Nanti penulis akan terangkan apakah kata-kata pandangan para ulama tentang at-tasawuf. Maka ada kebaikan mempelajari ilmu tasawuf. Maka ada dua kebaikan. Muka surat yang ke-6. Yang pertama, ia hanya ingat kepada Allah. Bila kita belajar ilmu tasawuf, sebenarnya nak menjadikan hati kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tujuan kita belajar ilmu tasawuf kata para ulama adalah dapat menghiaskan hati. Muka surat yang ke-7. Dapat menghiaskan hati dengan hanya melihat kebesaran Allah Tuhan sekalian alam.
Maka bila kita belajar tasawuf, apakah niat dia? Bukanlah kita nak, bila dah bersih hati kita, nak pandang rendah pada orang lain, nak jatuhkan orang. Tak ada kaitan. Tasawuf tujuan dia adalah bila hati ini bersih, maka hati ini boleh ingat kepada Allah, dan bila hati ini bersih, kita boleh hiaskan hati ini, elokkan hati ini, tambahkan hati ini dengan belajar melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah berkenaan tentang kelebihan mempelajari ilmu tasawuf. Muka surat yang ke-8. Maka tasawuf ini tumpuan perbicaraannya tentang apa? Kalaulah contoh ilmu hadis, tumpuannya adalah berkenaan tentang hadis. Kalaulah usul hadis ataupun asma'ur rijal, tumpuannya adalah tentang perawi. Kalaulah tafsir, tumpuannya adalah tentang mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Maka apakah tumpuan bidang ilmu tasawuf ini? Maka kata para ulama, ilmu tasawuf menumpukan tentang hati yang mempunyai sifat yang pelbagai. Fokus adalah untuk merawat hati. Kalaulah hati itu telah dibersihkan daripada sifat yang tak elok, bagaimana nak hiasnya dengan sifat-sifat yang terpuji? Maka tumpuan ilmu tasawuf adalah bercakap tentang hati. Kemudian yang keempat, apakah hukum mempelajari ilmu tasawuf? Maka berkata penulis, belajar ilmu tasawuf adalah fardu ain ke atas orang yang berakal dan sudah sampai umur balik. Kenapa wajib? Kenapa fardu ain? Sebab pentingnya untuk kita bersihkan hati kita. Al-Quran menyebut penting untuk kita bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang dibersihkan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita perlu untuk bertemu dengan Allah membawa hati yang dibersihkan, hati yang sejahtera, hati yang kita pelihara dan jaga. Seterusnya nombor 5, apakah rujukan yang dilakukan dalam ilmu tasawuf? Daripada mana sumber ilmu ini diambil? Maka ianya adalah daripada ayat-ayat Al-Quran yang mulia dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ke-6, muka surat yang ke-9, maka ilmu ini dikenali dengan panggilan ilmu tasawuf. Tapi sebenarnya banyak lagi nama-nama yang lain. Dikenali juga sebagai ilmu tazkiyah. Ilmu tazkiyah. Dikenali juga dengan pelbagai ilmu yang lain. Tetapi kebanyakan waktu dikenali dengan panggilan ilmu tasawuf. Kemudian kita nak baca sedikit daripada buku Qalbun Salim, muka surat yang ke-9. Sebahagian para ulama, mereka terangkan lebih detail apakah itu ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Bahasa mudahnya tadi, ilmu tasawuf ini adalah ilmu berkenaan tentang pembersihan hati. Bagaimana kita nak bersih hati kita, nak jaga hati kita. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 929 Hijrah, beliau berkata, At-tasawuf ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nafs wa tasfiyatil akhlaq wa ta'miril zahiri wal batin linailis sa'adatil abadiyah. Apa kata Syekh Zakaria tentang ilmu tasawuf? Maka beliau berkata, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang dengannya diketahui cara-cara membersihkan hati. Macam mana nak bersihkan hati? Maka bila sebut dia tentang hati, itulah tasawuf. Tak ada peliknya ilmu tasawuf ini. Tak adalah ilmu tasawuf ini belajar nak terbang ke, belajar nak berjalan atas air ke, belajar nak tengok sesuatu tembus jadi kasyaf ke. Itu bukanlah tujuan dia. Tujuan ilmu tasawuf adalah sebenarnya, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, adalah bagaimana cara nak bersihkan hati. Muka surat yang ke-10. Maka itulah tasawuf. Bagaimana nak memurnikan akhlak. Maka ilmu tentang akhlak juga dikenali sebagai tasawuf. Dan bagaimana nak membangunkan zahir dan batin agar beroleh kebahagiaan yang abadi.
Maka apakah itu tasawuf? Maka macam mana nak bersihkan hati, macam mana nak tambah baik akhlak yang elok, dan bagaimana nak memperelokkan lagi zahir dan batin. Maka itulah ilmu tasawuf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Syekh Ahmad Zarruq yang meninggal dunia pada tahun 899 Hijrah, beliau terangkan setiap ilmu ini fungsi dia. Sebagai contoh tasawuf, maka beliau berkata, at-tasawufu ilmun qusida bihi salahul qulubi wa ifraduha lillahi amma siwa. Apa ni ilmu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu yang dengannya kita nak bersihkan hati dan nak jadikan hati ini ada dalam hati ini hanya Allah. Maka itu tasawuf. Kalaulah ditanya apa itu tasawuf? Nak bersihkan hati dan nak menjadikan hati ini hanya ada Allah. Tidak ada selain daripada Allah. Kadang-kadang dalam hati kita ni ada macam-macam. Adanya macam-macam. Maka nak bersihkan semua tadi. Dan dalam hati ini hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tujuan ilmu tasawuf. Maka kata Syekh Ahmad Zarruq, kalaulah fiqh pula apa? Li islahil amali wa hifzin nizam wa zuhuril hikmati bil ahkam. Maka ilmu fiqh pula adalah tujuannya untuk memperbaiki amalan zahir. Itu tujuan dia. Macam mana pergerakan badan ketika mana solat, nak baca apa? Puasa, apakah anggota zahir perlu jaga? Zakat, bagaimana cara pembayaran dia? Nak bagi kepada siapa? Bila zakat wajib? Haji, bagaimana nak melakukan haji? Maka berkenaan tentang ibadah zahir. Ibadah zahir, maka itu dikenali sebagai fiqh. Berkenaan tentang hati, maka itu dikenali sebagai at-tasawuf. Maka ini adalah kata-kata Syekh Az-Zarruq, Ahmad Az-Zarruq rahimahullahu ta'ala. Kemudian banyak lagi yang disebut di sini. Kemudian kita nak melihat kata-kata Imam Malik. Pentingnya untuk seseorang itu membersihkan hati dia. Mungkin pada waktu tu dia kata tak naklah belajar tasawuf contoh. Tapi kadang-kadang dia salah faham apa itu maksud tasawuf. Maka sebenarnya penting untuk membersihkan hati. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Maka kata Imam Malik, barang siapa yang belajar untuk menjaga amalan zahir sahaja, dia belajar fiqh, dia belajar untuk menjaga zahir sahaja, macam mana anggota badan ketika mana solat, macam mana zahir ketika puasa, macam mana zahir ketika mana haji. Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk menjaga amalan zahir agar beribadah, maka itu dipanggil fiqh. Walam yatasawwaf, dan dia tidak menjaga hati dia, dia tak bersihkan hati dia, dia tidak menjaga hatinya, faqad tafassaqa, maka dia mudah untuk menjadi fasik. Maka ini kata-kata Imam Malik. Barang siapa yang jaga amalan zahir je, dia tak nak ambil peduli tentang hati dia, maka dia mudah untuk menjadi fasik. Sebab kalaulah jaga zahir, orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW pun mereka jaga ibadah zahir mereka. Maka sebab itu kata Imam Malik, barang siapa yang menjaga amalan zahir tapi dia tak nak menjaga hati dia, faqad tafassaqa, maka dia akan menjadi fasik. Namun waman tasawwafa, barang siapa yang belajar tasawuf sahaja, dia jaga hatinya sahaja, walam yatafaqqah, tapi dia tidak mahu untuk belajar fiqh, dia tidak mahu untuk menjaga zahir dia, dia belajar hati dia, zahir dia tak nak belajar, ataupun bahasa mudah dia syariat dia tak nak belajar. Dia tak nak belajar tentang solat, dia tak nak ambil tahu tentang puasa, dia tak nak ambil tahu tentang amalan-amalan zahir, dia ambil berat tentang tasawuf sahaja. Ini pun ada sebahagian orang yang mana dia nak tasawuf je, dia tak nak yang amalan zahir ni, tak nak, dia tinggalkan.
Maka apa berlaku? Kata Imam Malik, faqad tazandaqa, maka dia akan mudah menjadi zindiq. Mudah menjadi zindiq. Dia akan mudah menjadi pelampau. Itu yang kadang-kala ada sebahagian orang sampai ke tahap, dah tak nak solat. Sebab pada waktu itu, dia ada pandangan dia sendiri sahaja. Tapi itu sebenarnya kadang-kala membawa kepada sesat. Walhal Nabi SAW, seorang yang paling dahsyat ketasawufan baginda, maka baginda Nabi SAW tetap solat dan juga lain-lain. Maka berkata Imam Malik, وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ, dan barang siapa yang menggabungkan antara fiqah dan tasawuf. Fiqah maksudnya syariat yang zahir. Barang siapa menggabungkan antara syariat dan juga dengan makrifat, ilmu tasawuf, ilmu batin, maka itulah tahaqqaqa, dia telah melakukan suatu perkara yang tahqiq. Maka sebab itu kena gabungkan kedua-duanya. Kena jaga yang zahir dan juga nak mengambil berat tentang yang batin. Tak boleh salah satu je. Tak boleh kita fokuskan kepada zahir, maka kita abaikan yang batin. Ataupun kita abaikan yang hati, yang batin. Kita fokus kepada yang batin dan kita abaikan yang zahir. Maka tak boleh begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tisu? Aisyah? 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 Tisu. Oh. Maaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita nak terus pergi pada muka surat yang ke-16. 16. Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat yang ke-16. Maka cara penulis penawar bagi hati ini adalah, baginya tasawuf itu adalah dengan menjaga 7 anggota zahir. 7 anggota zahir. Maka sebab itu beliau terangkan kepentingan menjaga anggota zahir. Perlu untuk kita menjaga anggota zahir. Sebab dia ada kaitan. Kalaulah ada seseorang tu dia nak jaga hati dia, anggota zahirnya dia tak kisah buat apa pun, maka tak jadi juga. Dia ada kaitan. Sebab apa yang berlaku pada hati disebabkan melalui apa yang dilakukan oleh anggota zahir. Maka sebab itu dengan menjaga hati dan menjaga 7 anggota zahir, maka disitulah akan bersihnya hati. Maka berkata penulis buku pada muka surat yang ke-16, kepentingan menjaga anggota zahir. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf ialah membersihkan anggota zahir supaya tidak melakukan perbuatan keji untuk menolong hati agar dapat dibersihkan daripada sifat-sifat yang tercela. Dia saling berkaitan. Bila kita jaga anggota zahir daripada maksiat dan dosa, maka secara semula jadi hati pun akan terpelihara daripada sifat-sifat yang tercela. Maka dia adalah dua arah. Dia bukanlah, hati saya baik, tak kisahlah amalan zahir saya macam mana. Maka dia bukan begitu. Dia adalah saling berkaitan. Bukankah Nabi SAW telah bersabda berkenaan tentang hati, fa in saluhat, kalaulah hati seseorang itu benar-benar elok, maka segala anggota amalan zahirnya pun akan elok. Wa in fasadat, tapi kalaulah hati itu rosak, maka segala anggota zahirnya pun adalah rosak. Maka sebenarnya dengan jaga hati, pentingnya juga untuk menjaga anggota zahir. Maka anggota zahir yang nak difokuskan di dalam penulisan ini, kata penulis buku, muka surat yang ke-17,
Anggota-anggota zahir yang perlu dibersihkan itu adalah 7. Ini 7 anggota zahir yang kita benar-benar nak kena jaga. Benar-benar nak jauhkan daripada maksiat dan dosa. Apakah 7 anggota zahir ini? Maka ianya adalah mata. Mula-mula sekali mata. Maka anggota zahir yang pertama adalah mata. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, nak menjaga lidah. Nak menjaga lidah. Yang keempat, nak menjaga perut. Daripada perut pun boleh membawa kepada rosaknya hati. Yang kelima, nak menjaga kemaluan. Nak menjaga kemaluan daripada melakukan maksiat. Yang keenam, nak menjaga kedua tangan. Dan yang ketujuh, nak menjaga kedua kaki. Maka inilah 7 anggota zahir. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kedua tangan dan juga kedua kaki. Maka inilah 7 anggota zahir yang kita nak baca di dalam buku Qalbun Salim ini. Bagaimana nak jaga, bagaimana nak pelihara daripada melakukan maksiat dan dosa. Maka kata penulis buku, perlu diingat bahawa Allah telah memberi nikmat-nikmat yang besar kepadamu. Maka ini nikmat-nikmat besar. Allah bagi 7 anggota zahir ni adalah nikmat yang besar. Maka bila ianya adalah nikmat yang besar, maka wajib untuk kamu jaga dan menghargainya. Itu maksud syukur. Apakah maksud syukur? Jaga nikmat tersebut daripada maksiat dan dosa dan hargai nikmat tersebut. Maka ini adalah maksud syukur. Macam contoh mata. Mata ni nikmat. Nikmat. Ada orang mungkin mata zahirnya tak boleh lihat pun. Tapi Allah beri kepada kita nikmat. Maka apakah nikmat mata? Jaga daripada maksiat dan dosa. Mudah-mudahan Allah kurniakan kekuatan itu kepada saya dan setiap daripada kita. Jaga daripada maksiat dan dosa dan hargai nikmat mata yang ada ini. Hargai, syukuri nikmat mata yang ada ini. Maka sebab itu, apakah maksud syukur? Jaga dan hargai. Kata penulis buku, jika kamu tidak menjaga, semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat terhadap semua perbuatan yang kamu lakukan. Lalu kenapa kita nak kena jaga? Nak kena jaga anggota-anggota zahir ni, mata, tangan, telinga, lidah, kemudian perut, kemaluan, kaki. Kenapa nak kena jaga? Sebab kalau kita tak jaga, ini semua akan menjadi saksi atas apa yang kita buat pada hari kiamat. Sebelum kita teruskan, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penulis membawa 5 jenis nikmat yang sebenarnya kita patut syukur. 5 jenis nikmat. Selain daripada 7 anggota zahir ini, maka ada 5 jenis nikmat yang sebenarnya kita patut untuk bersyukur. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut ada 5 jenis nikmat yang patut kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat harta dan kekayaan. Maka ini patut kita syukuri. Sebab ianya bukan 100% daripada usaha semata-mata. Bukan kata, nikmat ni saya dapat sebab saya pandai bekerja, pandai berniaga. Tak. Berapa ramai orang yang mana Allah tarik nikmat dia sekelip mata. Walaupun dia kerja, walaupun dia berniaga. Ada orang yang mana walaupun dia kerja dan berniaga, Allah tak bagi nikmat ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, antara nikmat yang perlu untuk disyukuri adalah nikmat kekayaan dan harta. Nikmat kekayaan dan harta. Walaupun kita rasa harta kita tak banyak, syukur dulu. Kalaulah dengan sikit pun kita tak boleh syukur, macam mana nanti kalaulah Allah bagi banyak? Mungkin tak bersyukur pun. Maka sebab itu adalah nikmat yang pertama. Nikmat harta dan kekayaan. Berkata Imam Al-Ghazali, nikmat harta ni adalah
yang paling rendah di antara 5 ni. Kan ada 5 nikmat yang Imam Ghazali sebut. Harta ni paling rendah. Paling rendah, nikmat yang paling rendah. Nikmat yang kedua sebenarnya adalah nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan. Ini lagi mahal daripada harta. Buktinya adalah orang kalau sakit, dia tak kisah pun berapa banyak harta dia habis. Ada orang untuk sihat, maka dia sanggup habiskan semua harta dia. Dia sanggup untuk habiskan seluruh harta dia. Maka sebab itu nikmat yang kedua yang lagi bernilai daripada harta adalah nikmat kesihatan. Ianya tak boleh diukur dan lebih berharga jika dibandingkan dengan nikmat harta. Maka berapa banyak kita syukur tentang nikmat sihat. Hari ini kita sihat, berapa banyak kita syukur. Berapa banyak kita bersyukur. Maka ini adalah nikmat yang kedua yang perlu untuk bersyukur. Nikmat yang ketiga adalah Allah jadikan sempurna anggota badan dan panca indera kita. Perlu syukur. Ada orang yang Allah jadikan tak sempurna. Ada orang yang Allah ambil balik setelah daripada Allah jadikan dia sempurna. Berlaku kemalangan, berlaku sesuatu, dihilang panca indera dia. Maka perlu untuk kita bersyukur Allah bagi sempurna tubuh badan kita dan panca indera kita. Nikmat yang keempat yang lagi mahal daripada 3 nikmat sebelum ini adalah nikmat dapat hidup dan bernyawa. Itu pun syukur. Itu pun nikmat besar. Cuba kalaulah waktu tengah rehat tadi, Allah cabut nyawa, Allah tak pulangkan balik ketika tengah tidur. Maka bagaimana kita? Maka selagi mana adanya roh bernyawa, itu pun satu nikmat besar yang patut kita hargai dan syukuri. Namun kata Imam Ghazali, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Maka ini 5 nikmat besar yang patut kita syukuri. Nikmat adanya harta dan kekayaan, nikmat adanya kesihatan, sempurna anggota tubuh badan dan panca indera, masih hidup dan bernyawa. Dan yang kelima adalah nikmat iman dan Islam. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Cuma di sini, penulis membawakan satu doa. Doa ni kita patut amalkan. Doa ni kita patut amalkan. Waktu bila kita nak baca doa ni, waktu kita nampak apabila ada orang ada ujian. Ada orang ada ujian. Contohnya, dia diuji dengan diambil nikmat sihat, dia menjadi sakit. Dia diuji dengan nikmat harta, daripada ada harta, tiba-tiba menjadi miskin papa ke dana. Ataupun dia diuji daripada mulanya lengkap tubuh badan, maka diambil menjadi tak lengkap. Maka ada doa dia yang Nabi SAW ajar, apabila kita nampak ada seseorang yang kurang nikmat dia, maka bacalah doa ini, nescaya insya-Allah Allah tidak akan uji kamu dengan ujian yang sama. Hadis ini adalah daripada hadis yang sahih, dan ini adalah antara doa yang patut kita amalkan. Apakah doa dia? Doa ni kita dah belajar dah pun dalam kitab Al-Azkar. Kita dah belajar dah dalam kitab Al-Azkar. Maka kalaulah kita nampak ada orang yang nikmatnya diambil, maka kita baca doa ni. Tapi kita tak perlulah nak baca depan dia, terasa pula. Maka baca dalam hati pun tidak ada masalah. Ataupun nampak orang aksiden, ataupun nampak ada orang kena buang kerja, ataupun nampak ada orang kena uji dengan sesuatu, maka baca doa ini supaya kita bersyukur Allah tidak uji kita dengan ujian yang sama. Dan kelebihannya adalah orang yang baca doa ini, insya-Allah dia tidak akan diuji dengan ujian yang sama. Apakah doa dia? Jom kita baca. Alhamdulillahilladzi, minta sahabat-sahabat untuk ikut. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani
ala kathir mimman khalaqna tafdila, ataupun khalaqa tafdila, mimman khalaqa tafdila. Apakah terjemahan dia? Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kesejahteraan, afiah kepadaku daripada apa yang Allah telah menguji kamu dengannya, dan Allah telah memberikan kepadaku kelebihan berbanding daripada ramai lagi orang lain yang Allah telah ciptakan. Maka ini adalah doa yang bagus. Sabda Nabi, barang siapa yang baca doa ini, maka Allah akan peliharanya daripada ujian yang sama tersebut. InsyaAllah nanti kita akan sambung muka surat 19 nanti insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, di TikTok telah di-sharekan dalam di link di beg kuning, yang di Facebook boleh tekan link yang telah disertakan insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah.